Petang hari Jumat itu, aku dan Ikhwan pulang dari sekolah lewat petang setelah habis kelas. Kami berjalan kaki sahaja untuk menuju pulang dari sekolah ke rumah seperti biasa. Banyak yang diluahkan oleh Ikhwan kepadaku, katanya kalau boleh dia tidak mahu pulang ke rumah disebabkan ibu dan bapaknya sering bergaduh. Apalagi ayahnya adalah seorang yang panas baran. Dalam perjalanan pulang itu, Ikhwan berhenti sebentar di hadapan sebuah pokok yang besar yang mempunyai akar-akar yang lebat terjuntai dari atasnya. Katanya tempat ini amat menenangkan sekali bagi dirinya. Dia mahu terus melangkah ke bawah pokok itu dan mengajak aku sekali. Aku memberhentikan langkah dan aku melarangnya dengan meminta untuk dia kembali ke jalan untuk terus sahaja pulang. Kerana waktu ketika itu sudah menuju maghrib. Jadi dengan keras aku menjerit kepadanya agar segera pulang. Ya, tiba-tiba pula aku melihat wajah Ikhwan. Ketika itu telah berubah menjadi seperti menyeramkan. Lalu aku segera memusingkan badan dan melarikan diri menjauhinya kerana ketakutan. Aku sempat melihat seperti ada satu kelibat hitam di belakangnya yang tiba-tiba muncul. Aku tak boleh nak tenangkan diri pada ketika itu. Dalam keadaan cemas buat aku ketika itu, dengan segera aku meluru ke rumah Ikhwan dahulu untuk memaklumkan kepada ibu bapanya tentang apa yang berlaku kepada sahabat dan jiranku ini. Mudah-mudahan ada sesiapa di rumahnya untuk aku maklumkan keadaannya itu, agar tidak berlaku kejadian buruk pada petang itu buat Ikhwan. Sampai saja aku di halaman rumah, dengan segera aku terus ke tingkap rumah Ikhwan dan menjerit beberapa kali memberi salam. Mujurlah ada sahutan salam ibunya keluar dari jendela. "Oh, Amin, ada hal apa terjerit-jerit nih?" tanya ibu Ikhwan kepada aku. Aku segera memberitahunya tentang apa yang berlaku kepada Ikhwan tadi. Dan kalau boleh aku mahu ibunya turun ke bawah dan mengikuti aku ke pokok besar tadi. Aku memang bimbangkan Ikhwan ketika itu. Belum sempat ibu Ikhwan turun, tiba-tiba aku terdengar ada bunyi seseorang di belakangku. "Eh, Amin, kenapa kau tinggalkan aku tadi?" Aku mendengar suara Ikhwan berkata kepadaku dari belakang. Aku lihat wajah sahabatku itu kelihatan seperti biasa dan tidak lagi seperti dirasuki. Apakah sebenarnya ini? Adakah aku yang tersilap pandang atau ada apa dengan pokok besar yang menyeramkan itu yang aku tak tahu? Apa kabar sahabat kita dan seram semua? Nama aku adalah Amin. Kisah ini berlaku di pertengahan 80-an, di mana ketika itu aku dalam darjah 3. Baiklah, aku sambung. Kembali kisah ini. Keesokan paginya aku keluar rumah untuk mengajak Ikhwan, yang rumahnya bersebelahan rumahku, untuk bermain bersama dengannya. Namun aku melihat ada bunyi bising dari dalam rumahnya, dan aku lihat Ikhwan sedang menangis sedih di tangga. Mungkin dia sedang dimarahi lagi oleh ayahnya agaknya. Namun, atas sebab apa tak dapat aku ingat lagi. Kasihan sungguh aku melihatkan sahabatku pada waktu itu. Ada saja kesalahan yang dilakukan setiap hari hingga dia dimarahi. Untuk pengetahuan semua, difahamkan ibu Ikhwan adalah seorang suri rumah, manakala ayahnya baru sahaja diberhentikan kerja, jadi aku kira suasana rumah memang tidak tenang. Ada banyak kali juga Ikhwan memberitahuku yang dia sepertinya sudah tidak tahan lagi dengan suasana di rumahnya itu. Aku coba juga meminta ayahku untuk menasihati ayah Ikhwan beberapa kali, namun tetap tidak berhasil membuat ayah Ikhwan untuk mengawal kemarahannya, disebabkan tidak tahan dengan bunyi marah dari ayahnya itu yang sedang membebel di atas rumah. Aku lihat Ikhwan terus saja bangun dan berlari pergi dari situ. Ayahnya pula hanya boleh memerhatikan sahaja kelakuan anaknya itu tanpa mempedulikannya kemanakah arah tujuan Ikhwan ketika itu. Sudah tentu aku risaukan apa akan berlaku kepada Ikhwan. Lalu dengan segera aku mengejarnya dari belakang. Aku dapat agak dia akan ke pohon besar yang menyeramkan itu lagi seperti yang selalu dia buat. Sebenarnya aku memang tak suka untuk pergi ke situ. Namun disebabkan aku benar-benar yakin yang Ikhwan akan berada di situ. Jadi aku menyegerakan langkahku menuju ke sana. Aku sampai juga di tempat pohon besar dan seram itu, di mana aku lihat Ikhwan sedang menangis dan bercakap dengan pohon itu, untuk meluahkan perasaan sedihnya. Aku terus cuba merapatinya, namun
Tiba-tiba aku seperti nampak ada satu tangan besar berwarna hitam berada di belakang pokok itu. Ini membuatkan aku lagi sekali takut dan membatalkan hajatku itu. Jadi aku terpaksa meninggalkan sahabatku itu dengan menuju ke rumah semula. Padaku asalkan Ikhwan dalam keadaan baik, sudah mencukupi untuk aku beredar dari tempat seram itu. Ya, namun pada hari itu Ikhwan tidak pulang ke rumah sejak dari pagi hari lagi, selepas dia ke tempat pokok seram itu. Ketika itu waktu sudah mencecah jam 9 malam. Ini membuatkan ibu bapanya menjadi runsing. Jadi ayahku mengajak ayah Ikhwan untuk pergi mencari anaknya itu dengan segera. Mujur masa itu aku sempat memberitahu ayahku kedudukan terakhir yang aku nampak di mana Ikhwan berada. Mereka bertemu di luar rumah bagi membincangkan bersama tentang apa yang perlu mereka lakukan. Manakala ibuku dan ibu Ikhwan juga telah bertemu dan berbincang bersama-sama. Mereka untuk berjumpa dengan Pak Sahak yang dikatakan mampu merawat kes-kes seumpama ini. Pak Sahak mengambil maklum hal itu dan meminta orang perempuan dan anak kecil agar tunggu di rumah sahaja. Sepanjang ayahku dan ayah Ikhwan berjalan ke tempat pohon besar seram itu, berkali-kali ayahku mengingatkan ayah Ikhwan agar sentiasa cuba mengawal perasaan barannya. Ini untuk mengelakkan dari sebarang insiden yang tidak diingini. Ayah Ikhwan hanya mendiamkan diri sahaja dari nasihat yang diberikan itu. Mungkin juga dia menyadari sikapnya yang keterlaluan pagi tadi. Sampai sahaja mereka berdua di hadapan pohon besar itu. Mereka berdua terkejut kerana melihat Ikhwan telah berada di atas pokok sambil dia kelihatannya tidur di situ. Ayah Ikhwan terjerit-jerit memanggil anaknya itu, tapi tiada apa-apa respon dari anaknya di atas pokok itu. Entahlah macam mana dia memanjat naik pokok itu, tiada siapa yang tahu. Mereka berdua juga ada melihat satu wajah yang menyeramkan memandang mereka dari pokok itu. Rasa seram tetap ada, tapi demi keselamatan anaknya mereka berusaha juga mencari solusi bagi masalah ini. Dalam kebingungan itu muncullah Pak Sahak yang datang untuk membantu seperti yang diminta oleh istri-istri mereka. Mengucap Pak Sahak apabila ternampak kedudukan Ikhwan di atas pokok besar itu. Pak Sahak terus sahaja ke hadapan dan membacakan beberapa doa agar situasi di situ akan memihaknya. Pak Sahak meminta kelibat di pokok itu untuk memulangkan Ikhwan ke pangkuan keluarganya dengan segera sambil mulutnya berkumat kamit. Namun kelibat itu memarahinya. Kelibat itu berkata yang budak itu datang kepadanya dan dengan rela hati meminta untuk membawanya keluar dari situ. Manusia sendirilah yang menyebabkan budak itu berasa sedih dan mudah sangat untuk aku pengaruhi. Kamu tak layak untuk budak ini, kata kelibat itu lagi. Melihatkan penunggu pokok itu berkeras sekali untuk tidak memulangkan Ikhwan. Ini telah membuat Pak Sahak berasa amat marah sekali dengan kedegilan penunggu itu. Tak pastilah apa yang dibuatnya, hingga kelihatan penunggu itu tidak mampu bertarung lagi dengan Pak Sahak. Tiada lagi suara kedengaran dari pokok itu lagi setelah hampir sejam Pak Sahak membacakan ayat-ayat suci. Secara beransur-ansur wajah penunggu yang menyeramkan di pokok besar itu menghilangkan dirinya. Ini diikuti dengan kelihatan badan Ikhwan yang telah mula kelihatan. Syukurlah, beritahu Pak Sahak. Pak Sahak membisikkan sesuatu ke telinga ayah Ikhwan. Mungkin juga menasihatinya agar dapat menjaga keluarganya dengan baik selepas ini. Ayah Ikhwan berlari ke arah pokok besar itu untuk menyambut anaknya yang telah sedar. Ikhwan kelihatan lemah sekali. Dia juga terpingga-pingga dengan apa yang telah dilaluinya itu. Dia juga kelihatan agak sedikit menyesal dengan tindakan sebelum ini. Dia menangis teresa-esa di hadapan ayahnya dan berjanji tidak mengulangi lagi perkara sama. Ayahnya mengangguk faham dan sedia memaafkannya. Selepas kejadian itu, gangguan kelibat dari pokok itu tetap juga kedengaran. Penduduk tempatan pada waktu itu cuba menghindari kawasan ini pada waktu malam demi keselamatan masing-masing. Kisah gangguan ini berlaku lagi hingga beberapa tahun, kini ia telah pun menjadi rumah ibadat bagi suatu agama. Begitulah satu kisah seram seperti yang diceritakan oleh peminat kita dan seram. Semoga ianya dapat menghiburkan kita semua dengan pengajaran tersendiri. Diharap kita akan bertemu lagi di video-video yang akan datang. Sekian dan terima kasih.